kita berhenti dalam pukul 10 boleh tak? Boleh Prof, boleh. Boleh, Prof. Boleh, masih boleh lagi. Boleh. Pukul 10 lah. Kita pergi lagi satu kuliah pengenalan kepada KSSM. Boleh? Boleh. Boleh. Dan saya masuk ke dalam ni. Yang tadi dah masuk kan? Dalam Telegram? Yang tadi ada masuk. Ada ke tak ada? Yang tadi ada. Sekarang ni yang baru ni saya akan masukkan pengenalan kepada KSSM. Mana tadi saya punya Telegram kat telefon ni. Prof, yang slide baru tadi tu. Prof dah bagi rasanya pukul 5 dekat pukul 6 tadi tu. Yelah, dah bagilah. Tadi kawan kan dah jawab. Ya, double confirm Prof ni. Baik. Betul lah. Okey, pengenalan kepada KSSM. Kita pukul 10 minit tu boleh berhenti. Nak? Ke nak tunggu sampai pukul 11? Tenang kan? Sampai pukul 10 tak apa. Kita orang kuat lagi. Pukul 11 tu okey. Tunggu pusing-pusing tu Sementara tu saya buka lah kat sini. Dapat terima tak? Terima, Doktor. Oh ya, dapat dah. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Saya dah share belum? Belum share. Mira hanya cakap online tak cakap. Mana video online ni? Mira wakilkan, Prof. Ada Prof. Ada je Prof kat sini. Ada, semua ada. Kehadiran, nak tengok kehadiran. Kita orang observer. Ketua Prof. Silent listener. Okey. Kita tengok kehadiran Mira. Siapa yang tak ada hari ni, malam ni? Alhamdulillah semua hadir, semua attend kelas, semua present. Okey, betul awak ni jangan tipu saya. Jujur. Betul. Dalam sini pun 75 orang. 75? Termasuk. Betul. Sekejap saya paste ni sebab saya nak hantar Kopi Semua hadir. Okay, saya tengok dah awak hantar saya kumpulan-kumpulan tu. Semua orang dah check kan masing-masing punya nama ada kan? Tak ada siapa-siapa Saya dah tengok, saya list down nombor 1 sampai kumpulan 19 ada 74 orang. Itu semua patut ada lah. Prof je tak ada. Nama Prof je tak ada. Apa saya ada dalam tu? Awak ni. Betul lah. Mira ni. Okey. Dah share belum? Nampak tak? Nampak tak? Nampak apa? Masih lagi belum. Okey, sekarang dah Ada belum? Belum. Ada. Okey, nampak Doktor. Okey, dah ada. Betul lah dia orang ni. Raja kata tak ada. Okey, curriculum standard. Inilah kita akan berhadapan nanti. Okey, apa dia benda dalam ni? Ada curriculum standard, ada kamera abad ke-21 ulang lagi. Ada prinsip 5P yang kita kena tahu. Ada elemen meretas curriculum, ada perancangan objektif. Ulang lagi benda yang sama. Supaya apa jadi lebih faham. Sampai no wonder lah slide banyak yang macam sama je. Okey, faham. Okey, terima kasih Prof. Sebab benda tu kalau tak diulang, nanti tak faham. Nanti orang tak buat. Dia patutnya orang buat. Masa ni lah kita nak belajar. Okay. Masuk kurikulum. Kurikulum kebangsaan adalah satu program pendidikan, ini definisi lah, yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari, ni dah faham dah ni kalau jadi cikgu, jasmani, rohani, intelek dan emosi. Short form dia JERI kan? Jasmani, emosi, rohani dan intelek. Mental lah tu, intelek tu.
Dulu kita panggil macam jadi cikgu dulu, Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelek, mental. Serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diinginkan untuk menyampaikan pengetahuan. Awak baca definisi ini, bila saya kata rujuk kurikulum kebangsaan, maksudnya bukan setakat kurikulum saja pengetahuan. Ada kemahiran, ada norms, norma, ada nilai, ada kebudayaan dan kepercayaan, ada jasmani, rohani, mental dan emosi, ada nilai moral. Jadi apa faham tak? Kita jadi cikgu ni bukan nak sampai ilmu saja. Faham tak? Faham, Prof. Faham, Prof. Untuk bantal tepi macam ni. Tidur dengar saya cakap. Saya ni macam mendodoikan awak ke apa ni. Jadi bila kita suruh awak refer kurikulum tu, maknanya dalam kurikulum tu ada pengetahuan, kemahiran, norma, norm je lah apa yang kita jadi amalan kita. Nilai, value, unsur kebudayaan, kepercayaan, jasmani, psikomotor kita, rohani, spiritual kita, mental, intelek kita dan emosi efektif kita. Faham tak tu? So dia is a complete package. Kurikulum ni a complete package. Apa yang kita nak budak tercapai. So inilah kerangka KSSM. Nampak ke tak ni? Besar lagi. Yang kecil-kecil tu tak nampak, Prof. Nanti Nampak Prof, kita boleh zoom in. Oh, okey, nampak. Saya boleh besarkan. Awak ingat saya punya komputer ni cekai ke apa? Boleh besarkan. Tak adalah, Prof. Prof tanya nampak ke tak? Saya cakap lah tak nampak. Awak kalau tak nampak, tengok kat telefon. Kan saya dah bagi kat telefon. Tak, nak tengok dalam slide ni je. Yelah, kalau nak tengok saya besarkan lagi. So, KSSM. Yang pertama, apa dia? Komunikasi. Kurikulum standard sekolah menengah. Yang pertama, kita nak terapkan komunikasi. Komunikasi ni apa dia? Penguasaan kemahiran berbahasa budak tu. Bila bercakap tu, dia bukan kecik kerate, bukan cakap Sabah, bukan cakap Negeri Sembilan, bukan cakap Kedah, tapi bahasa standard dia lah. Bahasa standard bahasa Melayu tu lah. Dulu kata bahasa baku. Jadi kemahiran berbahasa secara lisan. Bila dia bercakap tu, macam kita cakap sekarang. Standard, bahasa standard. Dan bahasa bukan lisan, body language. Bukan lisan ni, tulis pun bukan lisan. Semasa berinteraksi dengan dalam kehidupan seharian melengkapkan diri ke alam kerjaya. Jadi kita kena develop lah budaknya communication skill. Cakap dia tu. Kita kena develop lah dia punya bahasa bukan lisan, muka dia. Macam nak kena tengok cikgu ni mengajar macam mana. Macam bila dia mengajar murid besar, dia kena tengok murid dia boleh tahu gesture murid tu macam mana. Kalau happy, muka happy, senyum. Kalau cerita sedih, kita sedih, muka sedih. Jangan masa happy kita muka sedih. Masa sedih, kita muka happy. Tapi manusia ni kadang-kadang gembira nangis. Sedih pun nangis, betul tak? Ke awak macam Betul, Prof. confuse orang. Awak ni sedih ke gembira ni? Awak nangis, menang nangis, kalah nangis. Bila yang tak nangis? Dia sakit mata. Itulah manusia kan. Kadang-kadang gembira nangis. Sedih menangis. Gembira pun, saya dia nangis. Kenapa ni? Saya berjaya menjadi Johan. Nangis. Kenapa ni? Saya gagal. Saya kalah peringkat pusingan awal lagi. Nangis juga. Tapi itulah yang kita kena baca. Pasal kehidupan tu ialah macam tu. Ya, apa lagi dalam KSSM? Kerohanian. Spiritual. Tak bolehlah etis. Tak ada agama bahaya tu. Kerohanian mesti ada sikap dan nilai. Kena ada pengaitan amalan agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan kita kena amalkan. Kita kan berbagai kaum, kenalah faham agama orang lain. Kalau tidak nanti kita tak jaga benda-benda semua, mengganggu perpaduan macam ahli politik lah cakap. Tapi itulah realiti dia. Kita kena fahamlah orang lain, agama orang, sikap manusia, nilai murni dan kehidupan, peningkatan kepatuhan kepada Tuhan. Sebab ini falsafah pendidikan, kepatuhan kepada Tuhan. Bukan saya cakap kosong, sebab ada dalam KSSM secara berterusan dalam kehidupan seharian. Supaya nampak tu,
Pembentukan insan. Apa beza insan, manusia, orang? Apa beza dia? Perkataan. Apa beza dia? Tengah tu Sama je Prof. ha? Kalau kita kat tengah tu insan seimbang. Apa beza? Dah jadi orang, dah ada. Dah jadi manusia, dah ada. Dah jadi insan. Ada level-level kan? Siapa boleh jawab ni? Ulang balik Prof. Insan, manusia dengan apa? Aku dah cakap banyak kali. Apa beza kalau kita kata dah jadi orang, dah jadi tu. Nah, orang level bawah. Dan bila lama-lama, dah jadi manusia ni tu. Kan waktu tu saya cakap balik, dah jadi manusia dah dia ni. Kemudian yang paling tinggi sekali lah insan. Apa beza makam-makam yang berbeza-beza ni kepada seseorang individu? Level satu pelajaran. level sesuatu yang Pendidikan manusia baik. tu kot. Seorang-seorang lah cakap, ish. Kalau orang ni dia normal lah, level biasa. Tapi kalau insan ni dia orang yang biasa, cuma penambahan dia membawa apa? Mana nak cakap kesan positif kepada orang lain juga. Macam Kalau manusia, adalah dia punya buff kita tadi panggil. kita kata orang, manusia, insan. Seronok pula saya ngajar. Apa beza dia? Dah jadi orang, dah jadi ni. Dah jadi manusia, dah jadi ni. Dah jadi insan, dah ni. Apa beza makam yang berbeza-beza pada satu individu? Tadi siapa yang jawab tadi? Hafizan, Saya. Hafizan. Hafizam Hafizam kata, Hafizam Hafizam. Siapa nak tambah lagi apa Hafizam cakap? Apa beza-bezanya tu? Saya cuba Prof. Kalau KSSM ni, tumpuan dia jadi insan. Berakhlak mulia. Insan yang seimbang. Apa maksud kalau jadi manusia tu jadi insan? Orang tu jadi insan. Terangkan, siapa dia? Siapa nak terang? Siti Noliana. Kalau orang ni semua orang. Dia sekadar orang. Kalau manusia ni mungkin dia tahu mana baik mana buruk. Kalau insan ni dia bukan baik untuk diri dia saja tapi dia bagi manfaat juga ke orang lain. Macam tu kot. Dan nak hampir-hampir. Dekat-dekat hampir dah tu orang ni jawapan. Orang lain pula jangan dengar. Apa dia? Orang lain, okey. Orang lain. Dah dekat dah tu. Dia dekat. Insan ni dia macam penanda aras. Siapa Orang tu? nak pergi kat dia. Siti Noraina Ya saya. Bukalah kamera. Saya cakap dengan siapa ni tak nampak. Alamak, saya dah buka kamera lah Prof. Tak nampak pun orang. Ya ke? Saya dah buka dah. Okay, apa maksud insan tadi awak cakap? Apa tadi? Insan tu macam jadi penanda aras kita. Macam kita rasa dia adalah boleh bagi manfaat yang baik kepada orang lain. Ada dekat-dekat tu. Ada lagi sebenarnya. Okey. Selain orang tu, selain pada orang tu insan ni, saya pendekkan lah. Kalau nak pukul 10 orang nak berhenti. Kalau insan ni, dia memberi manfaat kepada diri dia, keluarga dia, masyarakat, bukan setakat masyarakat je, bukan makhluk manusia saja. Pada flora dan fauna, pada tumbuhan, pada hidupan-hidupan lain, binatang, dia ada perasaan belas. Pada kucing, pada tumbuhan, dia tak mengacau diversity ataupun persekitaran tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadi insan ni level dia paling tinggi lah untuk kita capai. Maknanya dia jaga diri dia jaga keluarga dia jaga juga masyarakat dan juga hidupan flora dan fauna, tumbuhan dan hidupan lain. Itu level yang paling tinggi. Dia tengok kucing, dia tak tendang kucing tu. Dia ada belas pada kucing. Dia tengok anjing, walaupun orang Islam kata najis, tapi dia tak adalah mendera anjing tu. Kan? Jadi semua makhluk ni lah, semua binatang dan tumbuhan dan manusia lain dan makhluk-makhluk lain, pokok, semua ni lah kejadian makhluk Tuhan. Jadi kita jadilah insan yang mengambil kira semua tu. Kalau kita kata kita dah jadi orang dah, orang ni lepas diri dia saja.
Selalu kita lepas diri dah jadi orang dan kau ni kan. Mana dia lepas diri dia cari kerja, dia boleh nanggung kehidupan dia, jadi orang. Kalau manusia ni, dia menghasilkan manusia, dia berkeluarga, ada anak, ada keluarga, dia ada keluarga dia. Mana dia jadi manusia lah, manusia melahirkan manusia. Tapi insan ni makam yang paling tinggi. Itu sebab dalam KHSM, dalam kurikulum ni, kita nak jadikan budak tu insan. Bukan setakat dia jaga diri dia, bukan dia setakat jaga keluarga dia, juga dia melibatkan menjaga masyarakat dan hidupan-hidupan lain. Dia tak merosakkan hidupan-hidupan lain. Faham tu? Faham Doktor? Faham, Prof. Paling tinggi lah. Makam insan ni, dia punya makam level dia paling tinggi lah. Sebab bila dia tengok burung, dia tak pergi bunuh burung tu, tak bunuh kucing tu, bagi gatun kucing tu. Ada orang yang zalim kan, merosakkan semua tu. Jadi tu yang kita nak budak-budak tu, pembentukan insan yang berakhlak mulia, berintegrasi dan accountability. Itu sikap dan nilai susah nak ajar. Susah nak ajar. Kalau dalam TV, nilai murni, akhlak mulia, tukar channel lain lah. Baik tengok cerita movie HBO, betul tak? Tapi kalau saya ajar, awak tak boleh tukar channel lain. Tukar channel lain, malah dengar. Tak boleh sebab awak kena dengar. Cikgu ajar kat kelas. Boleh ke budak keluar pada kelas? Cikgu, saya tak nak dengar lah, bosan ni. Budak boleh keluar tak? Tak boleh, Prof. Kena tumbuk ni, Prof. Nanti tumbuk kan. Kat Sabah tu aku tumbuk kau kan. Jadi, Jangan bah. jadi kalau cikgu ajar, cikgu lah yang paling senang indoktrin orang, mempengaruhi murid. Betul tak? Sebab murid bila cikgu ajar, accountability, insan, akhlak mulia, tu percaya kepada kehidupan seharian yang berpaksikan kepada Tuhan. Budak boleh keluar kelas tu. Nak kena penampung cikgu tu, nak kena marah dengan cikgu tu, nak kena tumbuk dengan cikgu tu. Tak boleh. Jadi cikgu lah tempat di mana dia membentuk KSSM ni, membentuk insan tu, pelajar tu. Faham Kalau tak faham saya terang Faham, lagi. Prof. Alhamdulillah Faham, Doktor. faham. Kalau tak faham saya terang lagi, lama lagi. Wah ni. Kemanusiaan. Elemen yang ketiga. Pembinaan warga negara untuk abad ke-21. Kita kena sediakan murid-murid kat sekolah tu, yang anak-anak murid awak tu, supaya dia jadi warga negara abad ke-21. Tak sama dengan abad ke-20 dan ke-19 zaman dulu. Penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi. Dia ada knowledge dan dia boleh mengkonsepsikan pengetahuan. Ini bahasa, ini agama, ini sains, ini teknologi. Macam-macam, ini STEM. Dia boleh mengkonsepsi. Perkembangan kemahiran intelektual. Kita kena bangunkan intelektual. Bijakkan dia. Jadi orang yang berpelajaran dan berminda tinggi. Okay? Penghayatan nilai asas demokrasi. Negara demokrasi kenalah nilai demokrasi. Pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah. Jangan kita selesaikan masalah. Sikit-sikit tanya mak. Sikit-sikit telefon mak. Mak, macam mana ni nak buat assignment ni? Mak awak bukan tahu. Buat assignment mak, mengadukan mak. Banyaklah assignment kaedah mengajar ni. Apa-apa dah kena buat. Kenalah selesaikan masalah awak. Kenalah buat assignment. Kenalah bincang dengan kawan. Semua letakkan bahu mak ayah, payah macam tu. Okay. Yang keempat, keterampilan diri. Kita nak develop budak punya keterampilan diri. Pemupukan kepimpinan, bagi dia jadi leader, bagi dia jadi ketua kumpulan, masukkan dia dalam koko, jadi kapten bola sepak, kapten netball, kapten hoki, jadi drum major kan, kepimpinan dan sasya diri. Penghayatan nilai positif, harga diri, keyakinan diri, penonjolan potensi, bagi dia ruang untuk menonjol diri dia, buat madurah kurikulum dan co-kurikulum. Dan kita bagi budak yang cemerlang ni hadiah supaya dia berpotensi untuk menonjolkan diri dia. Dia bangga, dia ada keyakinan diri yang baik. Kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif. Kita tonjolkan lagi. Siapa yang detect Azim sprinter jadi 100 meter? Cikgu dia kan? Siapa detect Siti Nurhaliza boleh pandai nyanyi masa zaman dia sekolah dulu? Cikgu dia kan? Ya, Doktor. Banyak cikgu yang memainkan peranan untuk menonjolkan potensi pelajar. Betul tak? Kalau cikgu tidur bagus-bagus tu,
Tak tertonjol lah. Orang suruh jaga olahraga, dia main telefon. Orang suruh jaga bola sepak, kena pilih budak bagus-bagus, dia main bias. Pilih kasih. Budak tak datang training, dia suruh pergi sekolah. Mana boleh macam tu? Budak yang berpotensi lah kita tonjolkan. Barulah boleh berjaya sekolah tu. Barulah boleh berjaya daerah dan juga negara. Sebab dia ada kaitan dengan pembangunan pelajar tu. Keterampilan diri dia. Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat. So budak ni janganlah jadi macam zaman dulu. Dah masuk dalam, orang datang rumah. Jangan. Biarlah dia bercampur dengan orang ramai. Ini bila orang datang, masuk dalam. Jangan dengar orang tu cakap. Lama-lama takut nak jumpa orang tu. Suruh dia bina perhubungan dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan ayah, mak dia kenal siapa-siapa. Itu dengan masyarakat. Pergi surau, pergi campur dengan persatuan NGO, masuklah persatuan apa-apa, keterampilan diri. Budak sejahat-jahat budak, bila masuk kadet polis atau kadet tentera, dia disiplin tak? Disiplin. Betul. Disiplin. Baris. Sejahat-jahat budak, baris dia. Ke kanan pusing, ikut dia kanan pusing. Budak yang suka bergasak, bertumbuk tu, cuba suruh dia masuk taekwondo, silat. Dia ikut disiplin tak? Kod betul. Bukan boleh main bertumbuk sekati dia je. Kalau nak muay thai ke apa benda ke, dia kena ada disiplin dia. Berapa lama dia nak kena bertumbuk? Cara-cara dia. Yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Perkembangan fizikal dan estetika. Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dan jasmani. PJ ni penting ke tak penting? Dengan jasmani, sukan Penting. Dekat rumah tak boleh bersukan. Dekat sekolah lah pergi bersukan. Betul tak? Betul. Kan release tak stres? Release. Stress. Bergembira bila menang. Push keluar tenaga. Tidak mana nak lepaskan tenaga tu. Kat rumah. Nanti kalau kat sekolah, jangan bising-bising. Main bola senyap-senyap. Boleh ke main bola senyap-senyap? Adalah PJ sebab kita main, jumpa kawan, bergaul. Menang, kalah, happy, sedih. Semua perasaan tu ada dalam permainan, sukan dan permainan. Betul tak? Fizikal juga kan? Jadi kenalah bagi ruang budak bermain, pokok, main bola sepak. Itu pasal ada pendidikan jasmani dan kesihatan. Dia buat oleh kementerian, di mana-mana di dunia pun ada fizikal. Dan physical education. Sebab dia penting lah untuk budak-budak ni release. Kalau tidak nanti tertekan mental problem pula. Pengaplikasian daya imajinasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam menzahirkan idea. Jadi budak masuk drama, masuk persatuan, kebudayaan, menari, berlakon, bakat kan? Appreciate music, masuk band, masuk pancaragam, main instrumen, semua tu main gitar, sekolah ada combo, semua tu develop dalam KSSM. Dan yang akhir sekali, dia dah tahu dah wasit tengah jam je kan. Sains dan teknologi. Penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi. Okay? Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dengan kehidupan. Ni tak boleh lari lah. Tak boleh lari. Sains, matematik, teknologi tak boleh lari dalam kehidupan. Sebab itulah realiti sekarang. Okay, nak berhenti atau kita teruskan? Apa Prof? Nak berhenti ke nak teruskan? Prof, boleh tak kalau berhenti sebab Kita anak berhenti saya dah Prof. Dah lambat sangat dah. Berhenti. Awak minta awak minta. Kita berhenti. Kurang sikit guys. Besok sambung sharp 8.30 Jangan lewat. Baik Prof. Baik, Prof. Kita rehat, pergi makan, pergilah anak dah tunggu dah cuit-cuit awak nak main dengan dia. Anak dah nangis. Jom Prof, kita pergi mamak. Di mana? Jauh sabar. Jom kita pergi mamak Prof. Mamak dekat mana? Dekat mana? Mamak terdekat. Line slow Prof, line Cikgu slow. Prof lah. Kalau Kau tak, bagi Profesor datang Sabah lah. Sabah Tenang. Bagi Mamak. Prof naik belon, Makan. Prof, naik belon. saya selalu pergi Minum kopi online je.
Saya pergi Kota Kinabalu, kadang pergi Kuching, pergi Unimas, baca TC seorang. Bulan 5 nanti saya pergi Kuching. Unimas jemput. Okey, Pak. Siapa orang Kuching, tolong tunggu saya awal bulan 5. Prof. Tak mengaku. Bila saya kata nak pergi. Saya, Prof. Bulan 5, awal bulan 5 sebelum pertemuan kedua, Unimas jemput saya untuk train pensyarah dia buat interview macam mana. Nanti saya mesej awak. Ya, boleh. Ajak Prof sambut Nur Dadak, Nur apa ni? Bahasa Melayu kelar sudah. Ni keamatan ba. Apa yang Sarawak punya itu? Gawai. Gawai, sambut Gawai. gawai. Saya tak nak tu gawai. Saya nak makan mi kolok Haji Saleh. Paramaiti, dia kata. Okeylah, dah lah. Berhentilah. Sekarang penat pula. So, jumpa besok. 8.30. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih, Prof. Thank you. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Thank you. Terima kasih, Prof. Saya Prof. Thank you, Prof. Okay, bro. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Good night. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Take a rest. Terima kasih, Prof. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Prof. Semoga dimudahkan urusan. Amin. Terima kasih, Prof. Dia